Salam sejahtera dan kita jumpa lagi. So, semua murid, ini indeks pada hari ini kita akan belajar faktor Perang Dunia Kedua. Untuk maklumat kalian, kita sudah belajar tentang Perang Dunia Pertama dan kesan Perang Dunia Pertama. Tetapi pada hari ini kita akan belajar faktor Perang Dunia Kedua sahaja. Okey, pengenalan as usual, you kena tahu Perang Dunia Kedua ini dia berlaku pada 1939 hinggalah 1945. Berlaku di mana? Ada dua tempat pertempuran, iaitu yang pertama di Eropah, yang kedua di Asia Pasifik. Eropah ini dipimpin oleh Jerman dan kemudian di Asia Pasifik ini dipimpin oleh Jepun ataupun negara matahari terbit. Okey, kita boleh tengok di sini Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah dan Utara Afrika dan juga berlaku di Asia Pasifik, tertumpu di tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Dan kita boleh lihat di sini Perang Dunia Kedua ini dia berbeza sikit dengan geng-geng yang berlaku di Perang Dunia Pertama. Iaitu geng Perang Dunia Kedua ini iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan oleh kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Okey, so kita boleh tengok di sini. Ini geng Perang Dunia Pertama, kemudian ini geng Perang Dunia Kedua. Apa yang bezanya? Have a look. Okey, yang ini tak perlu bukan tak perlu, kena salin. Kamu buat peta seperti ini pun boleh, ataupun guna kreativiti anda supaya isi yang Cikgu Ciu ingin sampaikan tu sampai kepada kamu. So, apa yang bezanya iaitu Itali. Kita tengok Itali. Okey, Itali dan kita aim for Jerman. Okey. So, saya nak tanya kamu semua. Perang Dunia Pertama ini, Jerman dengan Itali ini kawan baik ke ataupun musuh? Tengok di sini kuasa tengah Jerman, musuh dia Pakatan Bertiga. Itali di sini, bermaksud Itali bermusuh dengan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Tetapi apa yang berlaku di Perang Dunia Kedua? Kita tengok kuasa paksi Jerman, Itali dan Jepun. Bermaksud di sini Itali telah bekerjasama dengan Jerman. Okey, lawan dia kuasa bersekutu Britain, Amerika Syarikat, Perancis, Rusia. Dan kita tidak lupa juga dengan Jepun yang menganggotai kuasa paksi bersama Jerman. Jepun pun ada. Itali kerjasama dengan Jerman. Yes, Itali kerjasama dengan Jerman dalam kuasa paksi. Okey. So, apa yang berlaku, apa yang menyebabkan Perang Dunia Kedua berlaku di Eropah? Okey. Seperti mana kita lihat di sini, perjanjian Versailles ni merugikan Jerman. Jerman kena bayar ganti rugi, Jerman kena mengehakkan tentera, saiz tentera, Jerman kena menyerahkan wilayah yang menang kepada pihak lawan. Itu tidak adil. So ini gambar perjanjian damai. Itu adanya perjanjian Versailles ataupun Versailles yang berlaku di Perancis. So ini kamu kena ingat masih ingat perjanjian Versailles ni merugikan Jerman. Apabila merugikan Jerman ni, kita boleh lihat di sini Perang Dunia Kedua ini munculnya ideologi baharu, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Okey, Liga Bangsa-Bangsa ni apa tujuannya? Kenapa dia gagal? Sebab tujuan Liga Bangsa-Bangsa ditubuhkan untuk menggalakkan keamanan
dan kerjasama antarabangsa. We are family. Tetapi dalam Perang Dunia Kedua ini, we are not family, we are enemy. So, itulah berlaku. Sebab itu gagalnya Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian kita tengok di sini, kemunculan ideologi baru. Ada dua ideologi baru, iaitu dipimpin oleh Itali dan dipimpin oleh Jerman. So, kamu kena tahu, fasisme diketuai oleh Benito Mussolini. Nazisme diketuai Adolf Hitler. So, inilah dua ideologi yang ada pada zaman dunia kedua yang telah menyebabkan gerakan politik radikal berlaku. Akibat sebab apa berlaku? Sebab ekonomi down, ekonomi tidak maju, ataupun kata lain, kemelesetan ekonomi yang berlaku di Itali dan Jerman. Untuk menyelamatkan keadaan, dua pemimpin ini telah mengubah nasib masyarakat mereka sendiri. Satu di Itali, satu di Jerman. Kena ingat ni, fasisme ini diketuai oleh Benito Mussolini dan Nazisme diketuai oleh Adolf Hitler. Okey, fasisme. Apa maksud fasisme ini? Dipimpin oleh Benito Mussolini. Berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Apa tujuan utama mereka? Tujuan utama mereka ialah meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme. Bermaksudnya sanggup berkorban untuk negara lah, meletakkan kepentingan negara ni melebihi kepentingan diri. Kemudian berperang, semangat berperang yang tinggi. Fight for what? For our country, ataupun fight for meningkatkan imej negara Itali. Kemudian kita boleh tengok di sini hasil daripada semangat fasisme yang dipimpin oleh Benito Mussolini, berjaya meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Hamsha, Ethiopia dan Albania. Ini Benito Mussolini berjaya menguasai tanah jajahan. Okey, kemudian kita boleh tengok Nazisme. Nazisme ini dipimpin oleh Adolf Hitler, di mana berlaku pada tahun 1933. Apa maksud Nazisme ini? Nazisme ini bermaksud mengagung-agungkan bangsa Jerman. We are the great community in German. Nazisme. Hitler berusaha untuk memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan perjanjian Versailles. Kamu kena tahu perjanjian Versailles ini sangat merugikan Jerman. So, dengan adanya pemimpin yang dikenali iaitu Adolf Hitler ini, dia menyeru, dia menasihati masyarakat supaya jangan fikir banyak-banyak. Kita aim for our country. Nazisme, mengagungkan bangsa Jerman. Jerman boleh. Hitler membina angkatan tentera semula dan seterusnya menduduki Finland semula wilayahnya yang hilang melalui perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles tu seperti mana kita boleh tengok di sini, tanah jajahan diberikan kepada pihak lawan. So, fight for our community, bangsa Jerman, bangsa yang angkuh, kita bina semula our kekuatan untuk fight back our right. Nazisme from Jerman. Kemudian kita boleh tengok apa yang berlaku di sini. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Ada dua negara yang tidak puas hati. Kita tengok satu persatu. Yang pertama sudah tentu Jerman. Sebab Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil. Sebab apa tidak adil? Menjelaskan kedaulatan negara dia. Negara dia kena bayar papasan, kena bayar ganti rugi yang tinggi. Kehilangan tanah jajahan pula. Bukan saja rugi, hilang tanah jajahan. Lepas tu, papasan perang yang tinggi.
dan perlu dibayar. Dan seperti mana Cikgu Ciu sudah maklum tadi, Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Kemelesetan ekonomi ini, ekonomi breakdown, ekonomi yang tak baguslah. Inflasi yang teruk ni, inflasi bermaksud semua harga yang tinggi. Nilai wang tu tak ada nilai sebab barang semua mahal, tinggi. So Adolf Hitler kata perjanjian Versailles ini tidak adil. Kenapa saya saja yang kena? Itali, bukan Itali, Jerman. Kenapa Jerman yang kena, bukan orang lain? Oh, dia tengok muka dia. Oh, okey. So kita tengok negara yang kedua, Itali. Itali ni pada mula dia menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama. Untuk maklumat kalian, Pakatan Bertiga ni menang menang dalam Perang Dunia Pertama. Tidak puas hatilah dalam perjanjian Versailles ini. Sebab apa? Sebab Itali tidak puas hati sebab tak ada tanah jajahan yang baru. Saya menang tapi saya tak dapat tanah jajahan yang baru. Tanah jajahan yang baru yang dimaksudkan ialah Perancis dan Poland. Oi, mana tanah jajahan saya, iaitu Perancis dan Poland? Ini Benito Mussolini. Kemudian kita tengok kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Ini logo Liga Bangsa-Bangsa, Liga Bangsa-Bangsa. Mission fail. Sebab apa fail? Sebab dia peranan utama dia memastikan keamanan dunia, tetapi tidak aman dunia. Mewujudkan kerjasama antarabangsa tetapi bermusuhan antara satu sama lain. Berperang untuk mendapatkan kemenangan. So sebab itu Liga Bangsa-Bangsa gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku. Krisis pencerobohan ini maksudnya rebut kawasan orang lain, bukan milik dia tapi dia rebut. Maksud krisis pencerobohan ini berlaku Perang Dunia Pertama. Tapi nak menangani, nak selesaikan krisis pencerobohan ini tapi tidak berjaya. Dunia terdedah kepada konflik berterusan. Konflik ini masalah ataupun pergaduhan ataupun suka tak suka antara negara jiran ataupun negara Eropah mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Disebabkan tak jaga keamanan, disebabkan tak kerjasama, bermusuhan, disebabkan nak rebut tanah yang seberapa yang boleh, disebabkan konflik, berlakulah Perang Dunia Kedua. Maksudnya ada di sini kita dapat lihat perjanjian Versailles itu gagal. Lepas tu objektif penubuhan Liga Bangsa-Bangsa pun gagal. Sebab kalau mereka berjaya, tidak akan wujudnya Perang Dunia Kedua ini. Okey, so cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama ini, yang pertama, krisis Manchuria di China. Sebab Jepun dia berjaya menaklukki Manchuria, iaitu wilayah di bawah penguasaan China. So Jepun fight China, Jepun won, Jepun menang. Perjanjian pelucutan senjata, tak nak bergaduh-gaduh dah. Tetapi Adolf Hitler and Germany keluar daripada ahli Liga Bangsa-Bangsa. Dalam perjanjian Versailles itu, dia kata Jerman tak boleh besarkan angkatan tentera. Tetapi Adolf Hitler ni tak dengan kata, dia memperbesar angkatan tentera sehingga terbuka. Dan gambar ini anda masih ingat Benito Mussolini dari Itali ini, krisis Hamsha. Krisis ni masalah di Hamsha ni tempat. Itali menyerang Hamsha di Afrika. Inilah kekuatan saya Benito Mussolini. So inilah menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua, sebab tak mengikuti nasihat
ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Perjanjian Versailles dan juga Liga Bangsa-Bangsa yang utamakan keamanan, tetapi akhirnya tidak aman. So ini latihan, buat di dalam buku latihan, indeks latihan faktor Perang Dunia Kedua, faktor Perang Dunia Kedua, misi. So nombor 1 ni, siapa yang ada dalam buku kerja atau boleh buat 40 hingga 41 dalam buku kerja, muka surat 40 sehingga 41. Dan siapa yang tak ada buku kerja itu jangan risau, ada latihan 2 hingga 7, tolong siapkan. Semua jawapan ada dalam PowerPoint. Tolong baca soalan betul-betul dan jawab mengikut markah yang diberikan. So itu saja untuk hari ini. Selamat ber-PTPR. Kita jaga kita, stay safe and laksanakan tugas hakiki anda. Terima kasih kepada semua untuk hari ini. Bye-bye.